Raja-raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, Perlembagaan Jaga Melayu, Hak Bumi Putera pun untuk Melayu, majoriti Menteri Kabinet Melayu, Singapura ditendang keluar demi Melayu, majoriti penduduk orang Melayu, majoriti penduduk orang Islam, tetapi Melayu yang paling miskin. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Rajanya Melayu, rakyatnya mayoritas Melayu, orang-orang yang duduk di pemerintahan juga mayoritas Melayu, dan hak istimewanya juga untuk Melayu. Tetapi kenapa rakyat Malaysia yang paling miskin adalah Melayu? Ini satu pernyataan dari orang Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Saya tanya saja, sejak 65 tahun kita merdeka, raja-raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, Perlembagaan Jaga Melayu, Hak Bumi Putera pun untuk Melayu, majoriti Menteri Kabinet Melayu, Singapura ditendang keluar demi Melayu, majoriti penduduk orang Melayu, majoriti penduduk orang Islam, tetapi Melayu yang paling miskin, Melayu paling terkebelakang, Melayu paling mundur. Kenapa? Adakah orang Melayu memang tak boleh memerintah? Adakah orang Melayu terlalu lemah sehinggakan Bumi Putera pun tak mampu ubah nasib mereka? Atau salah kaum minoriti, salah kaum Cina? Boleh bagi pencerahan tak? Sebab saya tak faham kenapa kita paling miskin di negara kita. Bantu saya. Kita selalu bagi alasan yang British lah penyebab orang Melayu miskin dan orang Cina kaya. Memang betul, British letak orang Melayu di kampung, Cina di bandar, dan orang India di estate. Itu adalah fakta dan realiti apa yang British dah buat. Tapi kan, bukankah dah 65 tahun British keluar daripada negara kita? Bukankah sejak 1957 hingga ke hari ini semua pemimpin adalah dalam kalangan kita? Perancang gerak kerja negara pun orang kita. Jadi kenapa British masih dijadikan alasan? Bukankah kuasa di tangan kita dan kita mampu mengubahnya? Kalau ada kuasa tapi tak boleh buat apa-apa, apa motif kita merdeka ya? Akui sajalah bahawa realitinya semua pemimpin Melayu kita gagal untuk mengubah nasib orang Melayu. Orang Melayu terutama yang dekat kampung tu kena terima hakikat ini. Jangan percaya lagi bila ada orang politik kata yang British lah penyebab orang Melayu itu miskin, kerana mereka sekadar nak tutup kelemahan mereka dan kegagalan mereka. Kita kena ubah cara kita berfikir dah. Bila kita dah gagal, jangan salahkan orang lain dah. Jangan salahkan faktor lain dah. Ada taknya rindu zaman British? Macam manalah bangsa aku nak maju? Kita cerita topik ni pagi ni. Macam manalah orang Melayu nak maju dalam ekonomi di negara ni? Aku pergi ke universiti kerana aku tanya budak-budak, nak jadi apa dek lepas ni? Lepas belajar nak jadi apa? Makan gaji, nak makan gaji, nak makan gaji, nak jadi cikgu, nak jadi pengarah, nak jadi paling tinggi pun nak jadi pengarah, paling tinggi pun nak jadi CEO lah kan. Makan gaji, yang belajar engineer pun nak makan gaji. Aku rasa dalam 10 kan, 9 lah semua makan gaji. Penat lah, penat. Kita tengok bangsa kita ni tak nampak peluang kejayaan tu dekat perniagaan. Tak nampak Cina jual kedai handphone pun boleh pakai Honda Civic, Honda Accord. Tak nampak pun keliling kita ni tengah di conquer ataupun di limpah ruahkan dengan perniagaan. Tak nampak pun peluang-peluang yang begitu banyak tu dalam bidang perniagaan. Kenapa sempit sangat otak kita ni? Nasib baiklah dia bukan pada anak-anak aku. Semua nak jadi businessman, businesswoman. Alhamdulillah. Jadi heran. Ni mungkin punca pada mak bapak lah. Aku rasa mak bapak ni, daripada mak bapak kepada datuk nenek, anak nenek turun kepada mak bapak turun kepada anak-anak, cucu cicit kita semua, keturunan kita semua diajarkan makan gaji. Kenapa? Kerana perniagaan tu susah. Yang kau dengar tu yang jatuh je. Yang berjaya tu kau tak dengar. Kenapa kau tak dengar? Sebab kau tak nak kawan dengan dia orang. Sebab yang kau kawan ni yang fail semua, yang bungkus, lingkup. Yang bagus berniaga, berjaya sampai 100 cawangan, kau dah mula undur diri, tak nak berkawan dengan dia orang. Kau tak nak dengar cerita dia berjaya. Dalam 10 orang kau jumpa, satu nak jumpa yang berjaya Melayu pun susah. Jadi maka kau tak dengar. Bukan bila kau kurang dengar, kau kena cari
Cari orang berjaya ni, kawan, supaya kita nak dengar vibe positif, vibe niaga, vibe ekonomi, supaya kita boleh serap secara tak langsung. Percayalah cakap aku, environment kau, kalau semua environment kau negatif, environment kau tidak berniaga, maka kau tak akan jadi berniaga. Melayu tak akan maju kalau masih nak makan gaji. 100 tahun lagi pun, bak kata ada Ahmad Mazlan, Melayu takkan berjaya mengubah ekonomi kalau masih bermentaliti makan gaji. Boleh makan gaji sementara sebelum kau lompat ke arah menjadi usahawan. Like, follow, comment, share dari aku. I love Malay, I love my race, tapi no racist. Saya terang di parlimen, fakta nombor 1, majoriti di Malaysia yang kategori miskin adalah Melayu. Fakta nombor 2, yang paling miskin daripada yang miskin itu masyarakat etnik India. You tell me if you can find any other Malay leader who has the courage to state the facts so that every Malaysian understand. Saya terang, betul orang Melayu majoriti miskin, tapi dari kategori miskin masyarakat ini yang lebih teruk miskin itu masyarakat India. So kita mau buat apa? Kita kena tolonglah. Itu yang saya mula dengan noktah full stop kepada miskin Tegar. Miskin Tegar, saya tak kata Melayu miskin Tegar, tapi yang banyak miskin Tegar siapa? Melayu, ada Iban, ada Dayak, ada India. Dan itu semua salah seorang kita tahu. Saya masuk kategori. Ada saya miskin Tegar, saya tak kira Mulyandi ke. Ada Mulyandi sini. Supaya apa? Dan cepat juga. Kat sinilah kita kena ambil contoh apa yang berlaku di Palestin supaya tidak berlaku di negara kita. Soal jual tanah tu memang dah makin teruk dah kat negara kita ni. Pantang sikit jual, pantang sikit jual. Dan memang keadaan ekonomi negara ni membuatkan umat Islam terutamanya, dan memang majoritinya di bawah paras miskin adalah orang Melayu. Yang mana ada tanah tu akan jual. Mak bapak tak ada duit, terpaksalah jual tanah. Satu persatu tanah. Yang ada 2-3 ekar jual seekar, lepas tu jual seekar lagi. Untuk membaiki pendidikan anak keluar negara, mungkin hantar ke Mesir pun jual tanah, jual ternakan. So tanah kita diambil oleh orang asing daripada kaum pendatang. Syed Hassan berkata, apa yang lebih menyedihkan, kaum pribumi di Malaysia lebih mudah memberikan hak dan tanah mereka kepada kaum pendatang. Katanya, situasi itu lebih meruncing berbanding sejarah panjang kaum Palestin yang berjuang bermati-matian mempertahankan tanah mereka di Gaza. Tapi kalau kita lihat negara kita pendatang tak perlu berbunuh-bunuhan dengan orang asal di sini, dengan orang penduduk asal di kawasan rantau ini. Tak payah bertembak, berperang apa semua. Dia dapat kerakyatan terus, boleh dapat tanah, boleh dapat pendidikan, sekolah bahasa mereka sendiri, boleh menjadi buat kekayaan dan boleh menguasai satu negeri politik seperti contoh di Pulau Pinang. Dan banyak kawasan-kawasan baru, parlimen-parlimen dikuasai oleh kaum mereka. Jadi mereka tak perlu berperang pun. Diberi begitu mudah oleh masyarakat Melayu. Diberi pula oleh laluan oleh pemimpin-pemimpin Melayu untuk berkuasa. Untungnya. Tapi puak-puak ni makin lama makin kurang ajar, biadab. Oke teman-teman, ya demikian satu pernyataan dari orang Malaysia. Kenapa Melayu Malaysia yang notabene adalah mayoritas, akan tetapi justru Melayu adalah paling miskin di Malaysia. Rajanya Melayu, Perdana Menterinya Melayu, rakyatnya mayoritas Melayu, dan hak istimewa pun untuk Melayu. Yang jelas dari beberapa kaum di Malaysia, pola pikir mereka berbeda-beda. Khususnya buat orang Melayu ataupun orang tempatan di Malaysia, 90% mengharapkan pekerjaan
kepemerintahan. Sedangkan untuk bidang-bidang perniagaan justru orang Melayu sedikit sekali keinginan orang Melayu untuk bisa menekuni hal yang satu ini. Sementara orang Cina, kita tahu sendiri ya, di mana-mana orang Cina memang kita acungi jempol pola pikir mereka dan cara mereka berdagang, berniaga memang kita acungi jempol sekali. Di Indonesia juga begitu ya. Cina selalu sukses. Hal ini juga terjadi di Malaysia. Bagaimana dunia perniagaan di Malaysia juga dikuasai oleh Cina. Jarang sekali orang-orang Melayu yang sukses dalam dunia perniagaan. Mungkin bisa jadi karena kalah bersaing sama orang Cina. Jadi minat orang Melayu untuk menekuni dunia perniagaan di Malaysia ini sangat kurang sekali. Makanya tak heran kalau Malaysia, warga asing itu justru mendominasi dunia perniagaan. Kita sering melihat bagaimana keluhan-keluhan dari orang Malaysia melihat kenyataan yang ada di Malaysia. Warga asing justru merajai, menguasai ekonomi Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.